Sekarang kita nak tengok pula apa yang ada dekat dalam SEMlab Maker Kit ni. Untuk pengetahuan semua, dia ada terbahagi kepada 3 benda lah. Kat dalam Maker Kit SEMlab ni ada 17 blok. Ada juga aksesori-aksesori yang dia bagi untuk dipasangkan dengan blok-blok tersebut. Dan lepas tu ada juga dia bagi blok directory. Blok directory ni boleh diakses daripada www.cybertechmy.com/semlabs. Di dalam webpage ni, anda boleh scroll ke bawah ke bahagian blok directory dan tekan download. Okey, baik, sekarang mari kita lihat apa yang diberi dalam kotak Maker Kit SEMlabs. Kita akan melihat apa input yang diberikan di dalam Maker Kit SEMlabs ini. Pertama sekali, Maker Kit SEMlabs dilengkapi dengan 2 button. Fungsi butang ini boleh diprogram melalui aplikasi SAM Studio. Kemudian kita ada sensor haba. Temperature sensor ni boleh digunakan untuk mengukur suhu dalam darjah Celsius ataupun Fahrenheit. So setiap bacaan tu akan ditunjukkan dekat dalam kita punya app apabila kita dah connect. Okay, kemudian kita ada sensor cahaya. Sensor cahaya atau light sensor ini digunakan untuk mengesan cahaya daripada 0 hingga 100. Bacaan yang paling rendah adalah 0 apabila gelap dan paling tinggi adalah 100 apabila cerah. Setiap bacaan itu boleh dilihat melalui aplikasi SAM Studio. Okey, selepas tu kita ada sensor tekanan ataupun pressure sensor. Sensor tekanan atau pressure sensor ni dia akan digunakan untuk mengesan daya lah ataupun force. Baik, kemudian kita ada sensor jarak ataupun proximity sensor. Proximity sensor ni akan menunjukkan nilai yang rendah untuk objek-objek yang jauh. Tapi apabila kita dekatkan objek tu dengan proximity sensor itu, dia akan menunjukkan bacaan yang lebih tinggi. Okey, kemudian kita ada juga input yang diberi nama sensor kejodongan ataupun lebih dikenali sebagai tilt sensor. Seperti apa yang kita dapat lihat dekat dalam skrin, dia akan menghantarkan isyarat true or false ataupun benar atau salah apabila orientasi peranti tu dia berubah lah. Okey, kemudian kita ada gelangsa. Jadi anda mungkin terfikirkan apa itu gelangsa. So gelangsa ni sebenarnya adalah slider. So basically slider ni dia akan bergerak daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas mengikut apa yang kita mahukan. Dan setiap pergerakan yang dibuat kepada slider itu, dia akan menunjukkan sesebuah nilai antara 0 hingga 100 lah. Okey, sekarang kita nak tengok beberapa jenis output yang SEMlabs sediakan dalam Maker Kit. Nombor 1 kita ada buzzer. Okey, output buzzer ni dia akan mengeluarkan sesebuah bunyi. Dia akan mengikutlah apa vibration yang dibuat di dalam buzzer itu ataupun getaran lah yang dibuat dalam buzzer itu. Untuk pengetahuan semua, kita boleh meletakkan apa note yang kita mahukan lah. Contohnya macam note music kan, kita boleh programkan dia dekat dalam SAM Studio. Okey, kemudian kita ada lampu RGB. Lampu RGB ni tentunya semua orang tahu apa ya lampu RGB. Dengan aplikasi SAM Studio, kita juga boleh program apa warna yang kita mahu lampu ni pancarkan dan kita juga boleh mengubah suai keterangan pancaran lampu dia. Okey, kemudian kita ada DC motor ataupun dalam bahasa Melayu dia arus langsung lah. DC motor ni dia akan membuatkan pergerakan lah. Contohnya pergerakan tu kita boleh gunakan untuk tayar kereta. Kita boleh juga buat kipas menggunakan DC motor ni. Okey, dan akhir sekali kita ada servo motor ataupun motor servo lah.
Pergerakan motor servo ni dia hanya limited kepada 0 to 180 ataupun 0 hingga ke 180 darjah. Dan akhir sekali, Mega Kit Timelapse juga dibekalkan dengan aksesori-aksesori yang lain. Contohnya kabel USB untuk charging, attachment gear, roda dan macam-macam lagi.